الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم علمنا بما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baik, kita sambung pengajian sirah kita. Pada bulan yang lepas kita telah membahaskan bagaimana Nabi dibesarkan dan bagaimana kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok pada kelahiran Nabi ni, dia tidaklah sebesar kita panggil apa yang Nabi bawa itu sendiri. Hak Nabi bawa tu lebih besar lagi. Lebih lagi kita kena belajar, lebih lagi kita kena tahu, nak banding dengan Maulidin Nabi, kelahiran Nabi SAW. Orang tempat kita ni bila sebut kelahiran Nabi, dia berlagak, dia beragak, dia buat makan macam-macam. Tanda dia kata bersyukur yang Nabi lahir. Betul tak salah nak bersyukur Nabi lahir ni, tapi dia tidak disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau benda ni benda yang teramat besar dah, sudah tentu para sahabat telah memulakan dahulu, ataupun tabi'in. Kalau kita sebut sahabat, dia tu dengan Nabi hari-hari dia kata, ataupun tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in. Sambutan maulud ni dia mari zaman kerajaan Fatimiyah, kerajaan Syiah lah kita panggil masa tu. Dia mari daripada situ, dan mari kitab-kitab berzanji, kitab marhaban ni dia mari situ dulu. Dan kalau kita tengok orang-orang hak Syiah ni, dia memang pandai buat orang sedih. Dia pandai. Kalah kita ni, cerita Hindustan kalah lagi. Drama-drama TV tengok, dia memang suka buat orang menangis. Buat hijau dia dah meratap ni, hijau dia. Kalau kita tengok cerita ceramah pendeta Syiah ni, Padri Syiah. Saya tak panggil imam Syiah, saya panggil Padri, kerana dia agama baru, dia bukan mazhab. Padri Syiah ni dia bercakap, dia ceramah mengenai dengan kematian Nabi, kematian Ahlul Bait. Dia guna bahasa-bahasa yang indah, dan kadang-kadang kita terpengaruh. Kadang-kadang terpengaruh dengan ucapan dia buat mari dalil-dalil yang tidak sahih. Begitu juga dengan pok-pok yang orang panggil jenis musang berbulu ayam ni. Jiwa Syiah, jiwa tu Syiah, tapi pakaian ni sunnah, disapok oleh Syiah. Dia pun buat mari cerita-cerita yang boleh mengenalkan kisah Nabi. Tak salah, memang tidak salah kita nak kenal Nabi SAW, tetapi benda itu kena cerita benda yang betul, sirah yang tepat. Dan Nabi tak suruh kita sambut maulud, Nabi tak suruh berlarak tengah-tengah jalan ramai-ramai, buat seseorang je, buat letih. Hak beragak tengah-tengah jalan tu beragak sampai pukul 11 balik tidur, makan nasi. Kadang-kadang semayang Jumaat pun tidak, semayang pun tidak kadang-kadang. Ramai-ramai. Dia kerah segala-gala jabatan, segala-gala kementerian untuk menandakan cinta pada Nabi. Itu bukan cara dia. Cara dia mesti ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kita dapat halwah, kemanisan dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Juga telah kita bahas kena kelahiran. Kalau kita tengok muka surat 69, kitab yang ada pada tuan-tuan, kita sama dengan saya ni 69. Itu Nabi SAW dibawa oleh mak dia setelah peristiwa tersebut. Maka Halimah pun bagi balik. Kita cerita minggu lepas macam mana Halimah menyusukan dia. Lepas tu dia bagi balik pada mak dia cukup masa dan usia. Aminah pun mak dia ni dia tengok perlunya dia pergi ziarah, apa ni orang panggil, tempat di Yathrib, iaitu tempat kubur ataupun maqam kepada ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergilah nak mengingatkan memori lah kita panggil, sampai di tempat nama Abwa. Maka di antara Makkah dan Madinah itu nama Abwa, di situlah tempat wafatnya mak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu diserahkan Nabi kepada datuknya. Dan Ibnu Hisham, kalau kita tengok di pangkuan datuk Nabi itu, di bawah tu, perenggan bawah sekali, Ibnu Hisham berkata, biasanya sudah terhampar permaidani yang dihamparkan untuk Abdul Muttalib di bawah naungan Kaabah, lalu anak-anaknya duduk di sekitar permaidani tersebut sehingga dia datang. Tidak seorang pun dari anak-anaknya tersebut yang berada duduk di situ sebagai rasa hormat terhadapnya. Namun Rasulullah SAW pernah satu ketika beliau berusia sekitar 2 tahun datang lalu langsung duduk di atas permaidani tersebut. Paman-pamannya serta-merta mencegahnya agar tidak mendekati tempat itu. Bila kebetulan melihat tindakan anak-anaknya itu, Abdul Muttalib berkata kepada mereka, jangan engkau ganggu cucuku, demi Allah sesungguhnya nanti akan menjadi orang yang besar. Kemudian dia duduk bersama beliau di permaidani tersebut. Ini cerita Nabi SAW di orang panggil singgah sana lah, tempat rehat, tempat bermusyawarah pokok kabilah Mekah ni, diketuai oleh Abdul Muttalib bersama dengan anak-anaknya. Lalu Nabi SAW ini datuknya memang dia sayang kepada Nabi. Dan apabila meninggal datuk Nabi ni, Allah Subhanahu Wa Taala aturkan segalanya untuk Nabi ni yang terbaik. Dia tak bagi duduk dengan pak saudara yang lain. Hamzah ada bin Abdul Muttalib, Al-Abbas Abdul Muttalib, 2, 3, 4 orang anak Abdul Muttalib ni semuanya orang yang nak kira orang berada, orang yang memang kita panggil dari sudut nak jaga Nabi tak ada masalah. Tetapi dia nampak mungkinlah Abdul Muttalib tengok macam tak harap je orang lain, tak harap je orang lain ni. Lalu dia pun bagi kepada Abu Talib. Abu Talib ni ramai anak dia, anak ramai satu, taklah sesenang orang lain. Abu Talib cukup sayang kepada Nabi SAW. Sayang sungguh-sungguh, bukan sayang main-main. Dan sayangnya kepada Nabi, tak pernah marah Nabi. Hatta kalau kita tengok dalam kitab-kitab sirah ni, hatta mengatakan tak pernah tanya pun Nabi, kenapa membuat gini, tak pernah tanya. Nak menunjukkan bahawa kemuliaan sifat Nabi SAW. Dan Abu Talib cukup senang hati dan cukup sayang kepada dia. Baik. Ada beberapa cerita yang dipertikai oleh ulama mengenai dengan kesahihannya. Tapi ana baca ringkas-ringkas ni dah. Ana tak baca semua tapi ana ringkaskan dia. Bersama dengan Nabi SAW, Abu Talib duduk bersama dengan Nabi, diajarnya perniagaan, dibawanya pergi meniaga. Di sini orang panggil nak menguruskan the progressing of living, dia panggil tak? Nak menguruskan kehidupan itu sebagai seorang manusia. Islam sangatlah tidak menggalakkan duduk saja, galakkan bekerja untuk mendapatkan hasil daripada pekerjaan. Dan memangnya Nabi SAW bukan jenis orang duduk saja. Nabi berniaga. Hatta zaman Nabi ni mana ada gaji. Jadi pemimpin tak ada gaji jadi Nabi. Gaji ni ada zaman Sayyidina Abu Bakar. Apabila Abu Bakar dia meniaga nak urus negara, Sayyidina Umar kata tak jadi ni. Lingkup negara. Kalau orang politik dia ambil hujah sini, dia kata orang korporat ni tak boleh jadi pemimpin, dia kata. Nampak ni? Kalau tidak dia meniaga negara ni, betul ke tak tahu lah. Itu pendapat dia. Dari dia guna istilah daripada cerita itu.
Lalu Abu Bakar kata, nak bagi gaji berapa aku kalau aku berhenti niaga ni. Anak ramai, bini pula 2 orang. Nah, dia kata bagi gaji secukup pada kamu. Kalau macam mana? Kalau 2,000 cukup 2,000. Mana cukup? Dah, dapur besar ni kita panggil. 2,000 tak cukup. Lalu diberi gaji secukupnya kepada Sayyidina Abu Bakar. Itu cadangan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Menandakan bahawa tuan-tuan rahmat, Nabi ni seorang yang bekerja. Satu, yang kedua, Nabi ni bukan jenis pemalas, bukan jenis duduk di pondok tunggu mai berah, tunggu mai ikan kering, bukan gitu. Bukan jenis Nabi begitu. Nabi daripada kecil lagi dia ajak oleh bapa saudara dia pergi ke berdagang ke Syam, wilayah Syam yang kita tahu cerita ini. Berdagang ke wilayah Syam. Dan dia ajar segala sistem perniagaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam orang kita panggil bekerja dengan begitu kuat dan Nabi pandai mengenai dengan perniagaan sehingga Khadijah begitu percaya pada Nabi. Kalau hak buruk Nabi kata buruklah, kalau hak molek Nabi kata moleklah. Itu diatur oleh Allah Taala cara Nabi bermuamalah dengan orang. Sehingga orang berkenan dengan cara Nabi berniaga. Orang lain berniaga penuh dengan tipu. Dan orang Mekah ni pada ketika itu dia panggil mengurangkan sukatan timbangan. Ya Allah Subhanahu wa taala sumpah celakalah Quran. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang mengurangkan sukatan timbangan. Maknanya timbang tu dia bukan kau lebih tapi dia ada cara dia. Tak apa sekilo pun benda tu kadang-kadang. Itu cara. Dan cukup dimarahi oleh Allah Taala. Nabi tidak ada benda tu. Nabi tidak ada menggunakan sukatan timbangan, Nabi tidak ada tipu dalam perniagaan, dan fitrah manusia ni memang tidak mahu ditipu. Fitrah manusia memang tidak mahu ditipu. Dalam apa sahaja segi sekalipun, anak-anak kita tipu kita marah. Tapi kalau ustaz tipu kita tak marah. Atau pelik. Apabila ustaz buat hadis palsu, orang marah pada orang yang memperbetulkan itu. Dia tak marah pada ustaz tu. Ini orang panggil salah satu daripada untuk mengenal pasti. Dia panggil sekarang ni virus paling bahaya tu bukan kecil tikus dah, kecil musang dia panggil. Virus kencing musang ni mari daripada gua musang. Nampak dia? Itu virus yang paling bahaya zaman sekarang yang perlu dibenteras. Nak banding dengan kecil tikus. Kecil tikus tak apa, tak ada masalah tak. Kalau kena kecil musang habis. Akidah pun rosak. Silap masuk neraka. Kerana rosak akidah. Boleh faham ke ni? Cakap banyak-banyak tadi kena tangkap saja. Orang nak kata ISIS sama sekarang ni. Pandangan saya lah, buat forum, buat pertemuan, baru selesai masalah. Dan orang yang bercakap tu, orang yang ada kuasa tu mungkin dia dapat maklumat yang salah. Maklumat dia dapat tu salah daripada orang yang memang akidah dia salah, ataupun golongan yang mempunyai akal yang tidak waras. Dan orang yang tidak mahu menerima kebenaran. Orang tidak mahu menerima kebenaran ni, kita kena tipu ke anak kita marah. Abang nak peti RM10, cikgu nak beli buku. Jumpa cikgu di sekolah, cikgu minta duit RM10 nak beli buku. Tak ada, saya tak minta. Buku sekarang kerajaan bagi percuma je, kerajaan bagus sekarang. Contohlah. Cikgu tu kata. Lalu kita pun rasa tertipu dengan anak-anak ni. Adakah kita meredakan tipu? Tidak. Kita pergi, kenapa tipu abah? Cikgu kata tak beli apa pun. Kita akan sebut gitu. Kita panggil anak kita, terima kasihlah kerana menipu abah. Lain kali tipu lagi ya. Abah memang suka orang tipu. Ini nak tahu abah dia tu telah kena, dia panggil kecil manis kuat. Abah ni, siapa tak sedar anak dia tipu dia. Jadi kita kena tahu benda. Dakwah agama ni dia bawa semua betul. Semuanya hujah. Tiba-tiba kita berhujah. Kita tiba-tiba sebut benda yang betul. Orang tidak mahu pada betul. Allahu Akbar. Alhamdulillah Tuhan pilih kita nak kepada kebenaran. Baik. Di antara peristiwa zaman Nabi ni yang berlaku zaman Nabi, yang Nabi sempat bersama dengan dia, dengan datuk, dengan yang ada bersama
Nabi pada peristiwa itu, iaitu yang pertama muka surat 72 tu, perang Fujjar, iaitu satu pada masa Nabi berusia 20 tahun berkecamuklah perang Fujjar antara kabilah Quraisy dengan sekutunya daripada Bani Kinanah melawan kabilah Qais Ailan. Harb bin Umayyah terpilih sebagai komandan perang membawa kabilah Quraisy dan Kinanah secara umum kerana faktor usia dan kebangsawanannya. Kemenangan pada pagi hari berada di pihak Qais, namun pada pertengahan hari keadaan berbalik, kemenangan justru berpihak kepada Kinanah. Perang Fujjar dinamakan demikian kerana menodai kesucian Al-Ashhurul Hurum, itu bulan haram, bulan yang di dalamnya dilarang berperang. Dalam perang ini Rasulullah ikut serta membantu paman-pamannya, itu pokok saudara dia, pokok menakan dia, menyediakan anak panah buat mereka. Itu orang panggil salah satu daripada perang yang pertama disertai oleh Nabi sebelum jadi Nabi. Ni perang Qabilah ni, Qabilah ni memang kuat sampai sekarang ni, dia memang Qabilah. Di Yaman lagi kuat Qabilah. Qabilah ni berlawan kerana melanggar perjanjian Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum ni bulan haram yang sememangnya diletakkan asas di situ tidak boleh berperanglah bulan tersebut. Dan bulan haram ini pada mulanya disusun sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada syariat zaman Nabi Ibrahim lagi, inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahra fi kitabillah. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah ni ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, hari Allah Taala buat langit bumi, minha arba'atun hurum, terdiri daripada 4 bulan haram. Itu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, satu lagi bulan Rejab. 4 bulan ini dia panggil Ashhurul Hurum. Tapi orang jahiliyah ni dia di mari zaman dia rasa nak ubah bulan ni, dia ubah bulan ni. Rasa nak ubah bulan ni, dia ubah bulan ni. Dan bulan ini dia panggil bulan gencatan senjata, tak berperang. Islam meneruskan agenda bulan tersebut dengan menetapkan bulan itu kepada ketetapan yang asal, bukan ikut suka nak ubah-ubah. Kerana Islam ni suka kepada keamanan. Islam tidak suka kepada keganasan. Islam memang nak kepada manusia ni hiduplah keadaan aman. Dan kaedah dakwah yang kita gunakan, kaedah dakwah yang bersifat muwajjah silmiyah, pendekatan yang selamat. Pendekatan yang selamat. Sama ada dakwah kepada pemerintah ke, dakwah kepada orang awam ke, kita bukan mutasyaddid, bukan kerah. Cuma kita tegas dengan hujah. Keras lain, tegas dengan hujah lain. Kena faham tu. Orang yang tegas dengan hujah bukan mana dia keras, tapi hujah. Hujah tetap hujah. Orang nak kata apa, katalah. Orang boleh kiyah dengan macam-macam dalil untuk kepentingan hawa nafsu, kepentingan peribadi dia. Tetapi benar dia tidak boleh ubah menjadi salah. Kerana kebenaran itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keduanya Hilful Fudul. Hilful Fudul ni saya dah baca semua ni, tuan-tuan boleh baca sendiri. Cuma saya nak terang perjanjian dia ni apabila terjadinya perjanjian ini pada bulan Zulqa'dah di satu bulan haram juga. Itu kabilah-kabilah Arab ni dia pinjam ataupun dia ambil barang dengan orang yang luar mari berniaga di Arab di Mekah tu, dia berhutang tak mau bayar. Hutang tak mau bayar. Untung-untung dah, nah. Dan bila minta dia marah pula. Ini perangai menyebabkan orang-orang ini mengadu kepada Abdul Muttalib. Lalu Abdul Muttalib buat satu perjanjian, dan Nabi pernah menyebut perjanjian ini di zaman Nabi jadi Nabi. Nabi kata kalau aku jadi Rasul pada ketika itu, aku setuju dengan perjanjian itu, Hilful Fudul, kerana membela orang panggil membela manusia yang tertindas. Dan Islam sememangnya tidak mahu kepada kezaliman. Kerana Allah Ta'ala sendiri berfirman hadis kursi, innallaha, sesungguhnya aku Allah haram zulman li nafsi, aku mengharamkan sifat zalim itu ke atas diri aku. Maksudnya Allah Ta'ala tidak ada zalim bagi dia. Allah Ta'ala ini adil, lawan kepada adil itu zalim, tidak ada bagi Allah. Kalau Allah Ta'ala ni mutakabbir, takabbur betul. Allah Ta'ala ni sombong betul. Allah kata Tuhan ni gedebel. Ada bagi Allah, tapi tidak zalim tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengiyakan perjanjian ini di zaman Nabi menjadi Nabi. Baik.
Muka surat 73 meneliti kehidupan dengan kerja keras. Di permulaan masa mudanya beliau tidak memiliki pekerjaan tetap, hanya sahaja banyak riwayat yang menyebut bahawa beliau seorang pengembala kambing, bahkan mengembalakannya di perkampungan kabilah Bani Sa'ad. Disebutkan juga bahawa beliau mengembala kambing milik penduduk Mekah dan upah harian sebesar qirath, iaitu kita boleh tengok benda dalam Sahih Bukhari. Kita boleh tengok makna qirath ini dalam Fathul Bari dan sebagainya. Ana tak sempat nak cek tu tuan-tuan. Kita sebut semulalah benda ni. Itu sebahagian daripada wang dinar, upah hari-hari kepada Nabi. Selain itu disebutkan bahawa ketika usia 25 tahun beliau pergi berdagang ke negeri Syam dengan modal daripada Khadijah. Khadijah beri modal kepada Nabi. Ibn Ishaq berkata, Khadijah bin Khuwailid adalah seorang saudagar wanita keturunan bangsawan yang kaya raya. Dia mempekerjakan tenaga laki-laki dan melakukan sistem hasil terhadap modal tersebut sebagai keuntungan untuk mereka nantinya. Kabilah Quraisy dikenali sebagai kaum pedagang handal. Tak kala sampai di telinga Khadijah perihal kejujuran bicara, amanah dan akhlak Nabi SAW yang mulia, dia mengutuskan seorang untuk menemuinya dan menawarkan kepadanya untuk memperdagangkan harta miliknya tersebut ke negeri Syam dengan imbalan yang paling istimewa tidak pernah diberikan kepada para pedagang lainnya, dengan didampingi seorang budak laki-laki milik Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah ni nama lelaki. Nah, kita buat nama perempuan. Boleh lah. Tak. Boleh nak buat nama, tak ada masalah. Nak letak nama Najib anak perempuan kita pun boleh. Tak ada masalah. Anak perempuan pun nama Najib tak apa, tak ada masalah pun. Beliau menerima tawaran tersebut dan berangkat dengan barang-barang dengan Khadijah bersama budak tersebut hingga sampai ke negeri Syam. Ini boleh tengok dalam Ibnu Hashim. Baik. Memanglah orang yang meniaga betul ni makin banyak rezeki sebenarnya. Makin banyak rezeki. Dan kalau bab meniaga ni tuan-tuan, kejujuran itu modal yang pertama. Itu modal yang paling asas sekali, kejujuran. Nabi dengan jujur dia akan tahu akan dia. Ambil ni, membawa pergi barang aku, lepas tu untung kita bagi gini dan Nabi terima. Dan Nabi memang jujur lah bab perniagaan. Yang menyebabkan dia menikah Khadijah ni kerana kejujuran. Berkenan Khadijah dengan dia. Dan disebut di sini bahawa usia Khadijah ni 40 tahun. Nikah dengan Nabi SAW. Dan usia ini masih lagi di peringkat perbincangan di kalangan para alim ulama. Betul ke 40 tahun? Tapi kalau kita tengok di sini, ditahqiqkan oleh tuan kitab kita ini, dia kata di antara sumber-sumber tersebut, bawah tu ada perbezaan yang ringan. Maknanya ada khilaf yang sikit dalam masalah usia ni. Ada yang mengatakan usia dia 25 tahun, ada yang mengatakan 35 tahun. Lebih tepat lagi kita kata 35 tahun ataupun 40 tahun. Macam-macam perbezaan pendapat di kalangan alim ulama. Baik. Semua anak-anak Nabi ni, muka surat 75 tu, semua puteri-puteri beliau berasal daripada pernikahan beliau dengannya, kecuali puteri beliau bernama Ibrahim, putera bernama Ibrahim. Putera-puteri beliau hasil perkahwinan dengannya tersebut ialah Al-Qasim, yang Nabi disebut sebagai Abul Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Fatimah, Abdullah. Baik. Semua putera beliau meninggal dunia di masa kanak-kanak. Anak lelaki meninggal dunia masa kanak-kanak. Sedangkan puteri-puteri beliau semuanya hidup pada masa Islam dan memeluk Islam serta diikut berhijrah. Namun semuanya meninggal dunia semasa beliau masih hidup. Baik nama Zainab, nama Ruqayyah ni semua, kecuali Fatimah. Fatimah meninggal 6 bulan selepas wafat Nabi. Itu juga menjadi pertikaian. Menjadi pertikaian di kalangan ulama. Tarikh tepat tu. Baik. Ini orang panggil salah satu daripada kurnia Allah Ta'ala juga. Tuan-tuan bayanglah, kalau Nabi dan anak lelaki dia hidup macam mana? Mazhab apa pula yang ada?
menantu Nabi Sayyidina Ali. Nah, ada Syiah. Salah satu daripada sengaja Allah Ta'ala aturkan benda begini. Tu menantu Nabi je nikah dengan anak perempuan Nabi. Ada sekelompok yang kita panggil Syiah, tapi Syiah ni sebenarnya bukan dia puja Ahl-Bait, dia hina Ahl-Bait. Kita sambut maulud Nabi ni, sambut maulud Nabi ke sambut wafat Nabi? Dua-dua tu. Nabi kalau wafat 12 Rabiul Awal je. Nah, Nabi lahir kalau kita sebut dah pada bulan yang lepas 9 Rabiul Awal. Lebih tepat. Nah, wafat pada 12 Rabiul Awal. Tapi dia ambil 12 tarikh 12 Rabiul Awal tu kerana orang Syiah ni dengan 12 dia tak lagi. Sebab tu dia ada Syiah Ithna Asyariyah 12. Kalau orang Melayu 13. Suka lagi tak? Ada seorang Syekh Gunung Jerai tu, dia kata angka 13 ni angka keramat, dia kata. Nantok mula nak sebut apa pun. Macam nak buat ekor pula Islam ni. Bismillah. Syiah nombor 12 memang Ithna Asyariyah, Syiah yang Imam 12. Baik. Membangunkan Kaabah dan menyelesaikan pertikaian. Pada saat beliau ketika 35 tahun, kabilah Quraisy bangun kembali Kaabah kerana kondisi fisiknya sebelum itu hanya berupa tumpukan-tumpukan batu berukuran di atas tinggi badan manusia, iaitu 9 hasta. Sejak daripada zaman Nabi Ismail dan tidak memiliki atap sehingga yang tersimpan dalamnya dapat dicuri oleh segerombolan pencuri. Ada juga curi barang masjid. Zaman dulu lagi ada dah. Sampai zaman sekarang. Masjid kampung saya dia curi hak usul mayat. Masya-Allah. Usul mayat tu aluminium lah. Orang nak mati itu tutup bila cari di mana dia kata. Minggu lepas baru seorang mati aku letak sini. Tak jumpa cari. Berani sungguh. Nah, pergi curi mayat. Musuh mayat tu. Kepala-kepala baik hak tembaga ni habis. Ni jual ke dia. Dadah punya pasar. Baik. Kabilah Quraisy membangunkan Kaabah. Pada zaman ini, dah Kaabah dulu dia letak batu-batu lebih kurang tinggi ni je lah. 9 hasta tinggi mana sangat. Tak ada atap, tak ada apa. Dan dia bina kembali. Di samping itu, kerana merupakan sebuah peninggalan sejarah yang berumur tua, Kaabah sendiri diserang oleh pasukan berkuda sehingga merapuhkan bangunan dan merontokkan sendi-sendinya. Hal lainnya, 5 tahun sebelum beliau diutus menjadi Rasul, Mekah pernah dilanda banjir. Airnya meluap dan mengalir ke Baitul Haram sehingga mengakibatkan bangunan Kaabah hampir roboh. Orang-orang Quraisy terpaksa bangunkan semula bangunan itu demi menjaga kehormatannya dan bersepakat untuk membangunkannya kecuali dari sumber usaha yang baik. Mereka tidak mahu mengambil dari dana mahar dan yang didapat secara zalim, traksi, ribawi dan hasil tindak kezaliman terhadap seseorang. Bagus juga dia. Nak buat masjid ni tak ambuh benda-benda lain dia buat masjid ni, dia buat Baitullah ni duit yang bersih. Pemikiran yang bagus tu. Ada zaman jahiliah sebab dia kini hak Allah Ta'ala. Apatah lagi sebelum daripada tu menerima serangan-serangan yang hebat daripada orang luar daripada Mekah. Dan tahun kelahiran Nabi tu kita sebut tahun Abrahah. Nah, Abrahah nak mari serang kota Mekah. Sehingga Allah Ta'ala sebutlah Quran cerita ni. Terkejut juga orang jahiliah bila Nabi sebut ni. Kerana Nabi ni dia belajar sejarah ni mana. Cara Allah Ta'ala sebut pula alam tara. Tidak kau melihat wahai Muhammad. Nak lihat macam mana? Nabi tak ada lagi. Itu cara Allah Ta'ala sebut. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat? Dia nak lihat macam mana Nabi pun tak ada lagi ketika itu. Tara di sini makna adakah kamu tak dengar cerita wahai Muhammad? Adakah tidak ada khabaran? Adakah kamu tidak memikirkan macam mana kami menganapkan ashabul fil, tentera bergacau? Tujuannya bukan apa, tujuan pelancongan je. Tourism orang panggil zaman sekarang tak? Tujuan pelancongan. Bila orang ramai di Mekah ni marikan ke Kaabah ni, baik kita perutuh Kaabah ni buat balik di Yaman.
Nak suruh Kaabah kita di Yaman tu laku, kita kena roboh sini. Laku dari sana. Tapi tidak, kerana Allah Ta'ala yang memilih tanah itu. Baitullah ni Allah Ta'ala yang memilih. Dan tanah Baitullah ni kalau tanah lembah. Bila mari banjir, air turun di situ. Jadi bila mari musim banjir, ada dalam Mekah ni jarang terima banjir. Cuma ada peristiwa banjir besar pada ketika itu yang merobohkan Kaabah. Dan nak bina semula ini, pemimpin Mekah tu sendiri bagi syarat duit-duit riba tak mau. Kena ada orang berderma mungkin 26 bilion masa tu, contohlah. Ataupun orang derma cara lain supaya dibina semula Kaabah ini. Jangan marah tuan-tuan iklan. Baik. Semula mereka merasa segan untuk merobohkan bangunannya hingga akhir diprakarsai oleh Al-Walid bin Mughirah bin Al-Makhzumi. Selain itu barulah orang yang mengikutinya setelah melihat tidak terjadi apa-apa terhadap diri. Mereka terus melakukan perobohan hingga sampai kepada pondasi pertama yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian mereka ingin membangun kembali dengan cara berbagai-bagai bangunan Kaabah, iaitu masing-masing kabilah mendapat satu bahagian. Setiap kabilah mengumpulkan sejumlah batu sesuai dengan jatah masing-masing, lalu dimulailah pembangunannya. Sedangkan yang menjadi pemimpin projeknya adalah seorang artis asalnya Romawi yang bernama Bakum. Tatkala pengerjaan tersebut sampai kepada pelatakan Hajarul Aswad, mereka bertikai siapa yang paling berhak untuk letak Hajarul Aswad. Itu cerita dia. Jadi nak roboh Kaabah ni, nak buat semula ni, takut juga sebab ni rumah Allah ni, takut bucik perut ke, panah peti ke, apa ke lah. Jadi masing-masing pun fikir macam mana cara. Ada seorang tu dia kata, tak apa, tak ada masalah. Dia pun buat seorang, masing-masing yakin nampak tak ada benda berlaku perut budak bucik. Kalau bucik pun sebab makan banyak. Tak ada apa yang berlaku ni. Lalu masing-masing agihkan, kumpul masing-masing batu, kita sama-sama bina sampai kepada Hajarul Aswad. Bila sampai pada Hajarul Aswad ni, siapa yang kena letak? Bergaduh pula situ orang Mekah ni. Hak ni kata bergaduh gini, hak ni kata gini, hak ni kata gini. Sekali Nabi SAW menyelesaikan masalah ini. Tak ada orang boleh selesai ni, Nabi Mekah kata. Sebab masing-masing ada rekod jenayah masing-masing. Hak ni buat gini, hak ni buat lari duit, hak ni makan duit zakat, contoh. Jadi puak-puak kita ni, kita punya file tu tak comel belaka. Tak comel. Jadi kita panggil seorang lah, hak memang bersih, tidak ada apa pada dia, itu Muhammad. Dia disebut sebagai Al-Amin, orang yang amanah. Al-Amin ni satu gelaran yang diberi kepada Nabi. Orang panggil pangkat kerana amanahnya Nabi. Barang-barang kau simpan rumah Nabi, dia berharga sikit, dia simpan rumah Nabi. Nabi tulis apa ni, ada seseorang menulis, Nabi tak ada menulis. Sebab apa? Sebab Nabi ni amanah. Allahu Akbar. Dan orang amanah ni juga bawa Islam, dia juga hak lawan. Pening sungguh orang Mekah ni dah. Dulu dia kata ni lah, amanah ni lah bagus dia ni, Muhammad ni, dia boleh selesai masalah kita. Tiba-tiba Nabi bawa Islam oleh kerana kepentingan dia je, tuan-tuan. Dia lawan Nabi ni sebab kepentingan. Kalau orang ikut Nabi semua, dah ikut dia, tak ada pengaruh. Bila tak ada pengaruh, susah dia nak hidup. Sampai pada hari ni, orang hak lawan sunnah Nabi ni kerana pengaruh je. Kerana pengaruh. Bila dakwah sunnah semakin berkembang, orang makin terima hujah dengan dalil. Bila mengajar nak hujah, nak dalil, sebut hadis, sebut Quran, orang semakin terima. Jadi ustaz-ustaz yang mengajar tak ada dalil ni, guru-guru ni, dia rasa tergugak kerana dia mengajar penglipu lara. Cerita tu apa-apa kita pun tak tahu. Sampai ke Mahsuri jadi wali. Alah, pening sungguh aku dengar. Bengong 2 minit aku dengar. Bengong rasa kepala.
Lah, saya memang suka dengar YouTube ni. Nak dengar ustaz-ustaz macam mana pendapat dia, macam mana pandangan dia. Bukan kita ambil di situ, kita tengok pula sesuai ataupun tidak dengan apa yang kita mengaji, nombor satu. Ataupun kena tak dengan hadis, kena tak dengan Quran. Maknanya orang tidak menerima dah cerita yang mengarut ni. Bila tak terima cerita mengarut, orang tak panggil dia mengajar. Bila tak panggil mengajar, fulus tak ada. Bila fulus tak ada, cara lain tak ada lah. Kena tuduh lah ustaz dengan tuduhan. Pengganah ke, wahabi ke apa, kita pakat-pakat tuduh lah. Sehingga ada ustaz ada. Di Penang lah tuan-tuan. Nama sebutlah wallah a'lam. Allah Ta'ala saja tahu. Pergi masjid-masjid, mengajar di masjid-masjid besar KJK jangan panggil ustaz ni. Bahaya ni, memecah belah masyarakat wahabi. Sampai tahap begitu. Dia kira dia sekat kita mengajar, ada lah ustaz tu nak cari makan tak boleh lah. Dia tak tahu yang kita cari makan bukan dengan mengajar. Kalau muskat aku mengajar di masjid, aku mengajar di rumah aku pasang kamera. Aku buat live. Aku rakam, aku masuk YouTube, sampai juga dakwah. Mau nak sekat lah boleh. Di masjid boleh lah muskat. Ambil lah masjid gemung. Tak ada masalah lah. Tapi kita tidak boleh menyekat kebenaran. Kerana kebenaran itu tuan-tuan benda yang semula jadi fitrah manusia terima. Jadi kalau kita nak padankan dengan isu zaman Nabi ni, memang Nabi orang lawan dia bukan kerana dia tu tak betul. Bukan kerana nak lawan sangat, tidak, kerana pengaruh. Di Mekah ni setiap berhala tu ada tabung, setiap tabung tu kabilah jaga. Jadi orang semua bayar nazar di situ, nah. Beri makan situ, tak kira lah pisang ke apa ke, nak bayar nazar ni ataupun duit. Lalu bila benda ni Nabi Muhammad tak ajar, la ta'budu illa iyyah, tidak ada kehambaan kecuali pada Allah Ta'ala. Bila orang semua hamba pada Allah, bila orang semua semayang, orang semua menjadi hamba pada Allah, tak ada lah bahagia tabung dia ni. Itu yang marah tu. Sama dengan jahiliah. Allahu Akbar. Baik. Tu habis dah. Fasad di Mekah, muka surat 80. Saya sebut dah pada tuan-tuan, saya tak baca semua dah. Kalau baca semua memang dah habis ya. Nah. Fasad di Mekah. Rasulullah dimuliakan Allah Ta'ala dengan nubuwah dan risalah. Ni. Terbracket sikit perkataan ni. Rasulullah yang menjadi beza di antara kita dengan dia kerana nubuwah dan risalah. Selepas umur dia berapa tahun? 40 tahun. Zaman dia dilahirkan, tidak ada orang yang tahu dia jadi Nabi. Kecuali Allah yang tahu. Allah sememangnya tahu dia jadi Nabi. Mak dia pun tak tahu dia jadi Nabi. Datuk dia pun tak tahu dia jadi Nabi. Selepas 40 tahun. Dan Nabi sebut, ana basyarum mithlukum. Aku manusia sama dengan kamu. Kamu manusia rasa nak makan, aku rasa nak makan. Kamu manusia rasa nak tidur, aku juga rasa nak tidur. Cuma beza di antara kita dua, yuha ilaik. Allah Ta'ala wahyu kepada aku, dan kamu tidak ada wahyu. Itu beza. Hasil daripada wahyu jadi Nabi. Baik. Nak tunjuk bahawa jadi Nabi, yang pertama mukjizat yang paling besar itu Al-Quran. Yang kedua mukjizat yang ada pada batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada mukjizat itu berbentuk perkataan hadis Nabi. Hadis Nabi. Satu mukjizat yang besar, Nabi sebut perkara yang akan datang, dan perkara itu berlaku zaman sekarang. Kita nampak. Allahu Akbar. Sebab tu kita kena faham. Kita tidak disuruh puja batang tubuh Nabi. Kita disuruh dipuja apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ni puja tukak Nabi, puja pedang Nabi, puja jubah Nabi, puja bekah Nabi, capal Nabi. Lepas tu saya kata bodoh-bodoh Abu Jahal pun letak selipar atas kepala. Kalau Abu Jahal hidup sampai sekarang, aku rasa dia suka selok. Dia suka tengok popok ni kini tak selapar atas kepala. Ni mari pula baru sapa petang tadi, Syekh tarikat besar. Mari Malaysia nak musim maulud ni nantilah macam mana diraikan maulud Nabi tu. Allahu Akbar. Saya kadang-kadang orang jeput ceramah Maulidur Rasul, kena istikharah dulu lah. Tapi saya tanya ustaz-ustaz, macam mana ustaz pandangan orang lebih daripada saya lah, profesor, doktor.
Dia kata kita pergi dah, kita sampaikan dakwah kita. Tak usah dia ikut dia nak tu. Sampai dakwah kita. Sebab tu mana-mana tempat saya sebut, orang panggil saya ceramah, dia kena ikut apa yang saya belajar, bukannya ikut apa yang awak ajar. Itu syarat nombor satu. Nak panggil saya kuliah boleh, awak kena dengar apa yang saya belajar, bukan saya dengar apa yang awak ajar. Kalau saya kena dengar awak ajar, baik awak mengajar, jangan panggil saya. Gitu cara dia. Kadang-kadang dia ajar kita, sini ustaz jangan sebut sangat bid'ah-bid'ah ni, sebab sini gini. Dia ajar kita pula, awak mengajar sendirilah. Awak sebut penyakit sudah, penyakit. Penyakit apa orang kampung ni? Penyakit malah pergi masjid ke? Apa penyakit orang kampung ni? Pandailah kita berubat. Nak berubat macam mana? Nak boleh ubat kita tu nak sembuh-sembuh. Oh, nak sembuh kan? Apa kerah lah, gitu lah mana dia. Nak sembuh-sembuh. Tak ada sembuh, mati, gitu. Ini benda yang Allahu Akbar. Cabaran lah bagi kita, cabaran. Cabaran. Allah panggil ceramah maulud Nabi. Baik, Nabi ni nubuwah dan risalah. Kehidupan beliau dapat dibahagi kepada dua fasa, masing-masing memiliki keistimewaan tersendiri secara total. Di Mekah sama lebih kurang 13 tahun, di Madinah sama 10 tahun. Dan masing-masing fasa mengalami beberapa tahapan, sehingga sedangkan masing-masing tahapan memiliki karakteristik tersendiri, kriteria tersendiri dan menonjolkan dari yang lainnya. Hal itu akan nampak jelas setelah kita melakukan penelitian secara saksama terhadap kondisi yang dilalui oleh dakwah Nabi di atas kedua fasa tersebut. Baik. Fasa Mekah dapat dibahagi kepada tiga bahagian. Yang pertama, tahap dakwah sirriyah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi akan berlangsung selama 3 tahun. Tahap dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan kepada penduduk Mekah dari permulaan tahun keempat hingga kenabian, hingga Rasulullah berhijrah ke Madinah. Yang ketiga, tahapan dakwah di luar Mekah dan penyebarannya dan kalangan penduduknya di penghujung tahun ke-10 kenabian dan juga mencakup fasa Madinah yang berlangsung hingga akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengenai tahap fasa di Madinah ni, rincian perbahasan akan ditengahkan pada saatnya nanti. Baik. Di Mekah ni Nabi, kaedah dakwah dia yang pertama dakwah secara senyap. Yang kedua dakwah secara terang. Secara senyap kepada kaum keluarga Nabi mula-mula. Lepas tu diperintah oleh Allah Ta'ala, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin wa 'anil musyrikin. Pergi Muhammad, teruskan kerjamu ni. Ya? Dan bangun. Ya ayyuhal mudzammil, ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai Muhammad, bangun, beri inzar. Beri, kita panggil inzar ni amaran kepada orang. Nabi pun berdakwah. Sehinggalah kalau kita tengok dalam fasa Mekah Madinah ni, di Mekah boleh dikatakan majoriti percakapan Nabi masalah tauhid. Masalah tauhid. Masalah adanya Allah pertama, masalah penciptaan Allah kedua, masalah pentadbiran Allah Ta'ala terhadap apa yang diciptakan tiga, dan yang keempat, la ma'bud illallah, tidak ada kehambaan diri kecuali pada Allah. Ni fasa dia. Dan apabila kita melihat pembahagian Al-Quran, terutamanya oleh Syah Waliullah Ad-Dahlawi, dia membahagikan ada satu lagi fasa kelima. Fasa satu lagi benda yang Nabi bawa itu yang kelima berdasar kepada Al-Quran. Lepas daripada Nabi sebut Allah itu ada, menciptakan, mengurus, dan kehambaan hanya pada Allah, jelas terang dah Nabi sebut, tiba-tiba ada lagi orang lawan. Bila ada orang lawan ni, disyariatkan perang. Perang ni setelah bila? Lepas Nabi jadi kerajaan. Itu fasa di Madinah. Lepas Nabi jadi ke kerajaan. Perang tak ada lagi Mekah perang ni. Tak ada kerajaan lagi. Lawan, cara berjihad start daripada surah Muhammad, belakang.
Start daripada surah Muhammad tu memang berjihad tu. Sampai kepada surah Al-Fath. Al-Fath ni mengenai kemenangan. Mu jihad siapa tentu menang kalah ni kemenangan milik Allah. Dan apa yang kamu dapat kalau mu mati ataupun kalau kamu hidup atas muka dunia, orang yang berjihad dijanji Allah atas syurga. Orang yang mati dijanji Allah Ta'ala mati syahid, mati syurga, dapat syurga Allah, masuk syurga tanpa hisab, dikebumikan dengan baju-baju dan sebagainya. Daripada surah Muhammad sampai ke belakang. Itu pembahagian yang dibahagikan oleh ulama tafsir dalam bab pembahagian Al-Quran. Apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan, di zaman di Mekah ni, nak kata Allah Ta'ala ada, musyrikin pun kata ada. Mencipta, memang Allah Ta'ala mencipta. Cuma mengabdikan diri pada Allah, mereka tidak mengakui Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Tuhan. Mereka bukan tak mengaku Tuhan ni buat langit bumi, dah. Cuma apa yang tidak diakui oleh mereka iaitu Allah ni tinggi sangat, dia kata. Jadi kita nak minta dengan Allah Ta'ala ni berasa tak padang. Kita minta dengan wakil-wakil dia sudah. Wakil-wakil Allah Ta'ala ni itu ruh-ruh yang kita panggil berdasar kepada gambaran berhala ni. Nampak ni? Berhala di tengah ni, ada berhala. Baik, ruh ni kita puja lah. Ruh siapa yang kita nak puja? Gambarannya pada berhala ni. Bukan berhala tu Tuhan, tidak. Tapi ruh yang kita puja tu, mari minta apa? Sama ke tak dengan sembah kubur? Sama. Minta dengan ruh dalam kubur tu supaya minta dengan Allah Ta'ala. Konsep tawassulnya serupa. Kenapa perlu bertawassul dengan ruh para wali tu? Kerana menganggap dia ada karamah, menganggap dia berkat. Dan memang diharamkan oleh agama. Dan perbuatan ini berlaku di zaman jahiliah, tuan-tuan. Berlaku zaman jahiliah. Orang jahiliah ni mereka sembah berhala ni. Sampai tahap teruk mereka sembah berhala lah. Orang kita nak sembah berhala lah, buat macam orang kafir, dia kata. Sembah kubur padahal serupa je. Golongan inilah yang dibuat oleh orang-orang Syiah. Meratap di kubur, mengambil berkat daripada kubur, gosok kubur, jilat kubur, siung, macam-macam puak-puak ni. Orang Melayu nak diajar dengan begitu oleh puak-puak kuburiun. Sebab tu anak begitu marah. Marah ni kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan nak marah sangat. Kita marah kerana ni bab akidah. Bab akidah. Cara nak lawan kita yang paling jahat sekali, dia buat baru ni lah. 2-3 hari lepas. Macam mana dia kaitkan golongan salaf yang menganut mazhab salaf ini sebagai teroris, sebagai pengganas. Kesannya besar, paling kurang Majlis Keselamatan Negara tarik tauliah ustaz-ustaz yang ada, ataupun tak bagi ustaz-ustaz yang ada tu mengajar, ataupun tangkap. Boleh nampak ni? Mengaitkan Ibnu Taimiyah. Siapa Ibnu Taimiyah ni? Anak murid dia Ibnu Qayyim, anak murid dia Ibnu Kathir, dan beberapa orang ulama lagi. Mengaitkan dengan Syekh Nasruddin Albani. Tujuan dia kait tu untuk apa? Serampang dua mata, kait orang mati, dah hidup dah orang mati tu. Bukan malam-malam dia mari ngosek pegawai di KDN tu. Dah macam hantu. Dia tidak ada apa-apa pun, dia telah meninggal, dia telah wafat, dia telah pergi meninggalkan kita, tapi ilmu dia masih ada. Lalu orang yang cenderung kepada fahaman sama ada Ibnu Taimiyah ataupun Albani, maka dia sebagai pengganas. Sehingga tahap satu hari nanti, tuan-tuan, kalau benda ni tidak diselesaikan dengan cara baik, semua kitab-kitab anak-anak murid Albani ke Ibnu Qayyim ke apa dirampas, dibakar di Malaysia. Tuan-tuan nak gitu? Saya tidak sanggup. Tidak sanggup negara. Kalau orang Malaysia jadi gitu, tuan-tuan, senang Syiah nak masuk. Syiah tak masuk dengan zahir di Malaysia. Dah. Kerana undang-undang di Malaysia tidak boleh menyebarkan Syiah. Itu undang-undang yang termaktub. Tapi dia masuk dengan anak buah dia. Anak buah dia. Anak buah dia ni hak paling bahaya. Dan fahaman ini tersebar di merata-rata tempat. Ustaz-ustaz yang bawa fahaman ini begitu ramai. Begitu ramai. Mengambil berkat daripada guru. Macam-macam jenis dia ajar kepada masyarakat Melayu. Orang Melayu ni pula terima, sebab Melayu ni memang mudah kena tipu. Dulu kini selamanya.
Ditipu dan terus ditipu. Tak apalah. Nah, macam mana nasib bangsaku. Nah, tapi kita berdoa pada Allah Ta'ala supaya kalau tuan-tuan tengok isu ni, isu yang berlaku ni, bukannya isu nak tuduh Ibn Taymiyah sangat. Bukannya isu nak tuduh IC sangat, tidak. Isunya orang yang dakwah kepada sunnah. Itu isunya. Orang yang dakwah kepada sunnah inilah yang menjadi musuh kepada golongan pelampau agama dan musuh yang paling kuat kepada golongan Syiah. Dan Syiah sebut Ibn Taymiyah memang kafir. Tidak ada orang yang mengkafirkan Ibn Taymiyah kecuali Ahbash dan Syiah. Siapa dia Ahbash? Anak murid pada Syiah. Sama je dua tu. Nah, kepala sama je dua tu tuan-tuan. Nah, sama je. Satu badan. Kepala je lain macam cat and dog. Hak tu cat, hak tu dog, tapi sama-sama badan je. Sama. Syiah dengan Ahbash dan juga As-Saqaf sama-sama proksi, sama-sama bekerja keras untuk menghapuskan sunnah di bumi Malaysia. Minta maaf lah kasar sikit. Baik, tapi saya nak sebut benda tu terang-terang kepada tuan-tuan supaya jangan kita keliru. Sikit-sikit dia masuk hebat cara dia. Hebat sikit, mula-mula sikit. Lepas tu sikit. Dan setiap ustaz yang sunnah ini ada mesti ada orang yang attack. Mesti ada seorang yang serang. Dr. Asri contoh. Dia tunggu Dr. Asri sebut apa? Tunggu. Kalau sebut je, dia ambil lalu. Dia pun tablik, dia kata gini. Semua ada. Dr. Razami ada dia punya orang yang attack dia. Bekerja keras buat ni, buat kita je malah sungguh. Sakit hati buat aku kadang-kadang. Bekerja keras dia untuk dakwah pada orang, kepada benda-benda bid'ah, benda-benda yang bercanggah dengan hadis Nabi ni. Usaha sungguh. Usaha sungguh. Kita kena bekerja keras tuan-tuan untuk sunnah Nabi. Sebarkan maklumat yang ada. Kita kena jadikan salah satu daripada masa hidup kita ini menyebarkan sunnah Nabi. Sekadar yang mampu kita. Sekadar mampu kita. Bukan sahaja sebar, malah kita amalkan. Kerana ini masalah akidah, bukan masalah furuk lagi. Kita tak bincang sini masalah munuk kunut, tambah kunut, tak bincang ni. Ni bincang masalah akidah. Masalah akidah. Apa akan jadi kalau orang tuduh Ibn Taymiyah kitab-kitab di dana murid dia dikeluarkan daripada Malaysia? Tidak ada lagi kitab-kitab seperti ini. Tidak ada lagi kitab-kitab karangan-karangan syekh-syekh ataupun alim-alim ulama yang ambil susu galau daripada Ibn Taymiyah. Tidak ada. Malah golongan Ahbash ni, Yusuf Qaradawi kafir. Saya kutuk kafir bagi dia. Tak betul, semua dia je betul. Dia betul, sama dengan pegawai KDN gitu juga. Hak ni kafir, Turu kafir. Nah, hak tu kafir, hak ni kafir. Dia je Islam. Dia je Islam. Hak lain kafir belaka. Jagalah mu depan Allah Ta'ala. Nah, kalau mu tak bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berat fitnah orang yang telah mati ni. Orang telah mati, dia baik buruk ke tuan-tuan. Kalau baik, banyak-banyak kita sebut kebaikan dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dia. Kalau dia buruk, jangan disebut. Apa sebab dia mati dah. Ini disebut lagi keburukan-keburukan. Dan orang yang memburukkan Ibn Taymiyah ni Syiah, bukan orang lain. Saya begitu yakin. Baik. Di mana dah kita ni sampai ke Syiah ni? Dan uslub dakwah Nabi ini memang diatur oleh Allah Ta'ala sendiri lah. Boleh kita kata gitulah, mula-mula apa yang kena sebut Muhammad, lepas tu kena sebut apa lagi, kena apa lagi, semuanya Allah Ta'ala yang aturkan. Dan dakwah ini apa makna dakwah sebenarnya? Bismillah. Dakwah ni tuan-tuan, yang pertama sekali, semua nabi-nabi Allah Ta'ala sebutlah Quran, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Itu benda yang kita kena pegang. Dan demi sesungguhnya ba'athna, kami bangkitkan pada setiap umat itu rasul, an ya'budullah, bawa orang balik jadi hamba Allah, wajtanibut taghut, setelah lawan taghut. Itu tugas.
hampir semua perkataan yang diucapkan kepada kau, jadilah hamba Allah. Caranya, yang pertama sekali, kena akui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Situ tu la ilaha illallah tu masalah tauhid, Muhammadur Rasulullah tu masalah sunnah. Bila sebut bab tauhid, kena sebut bab syirik, lawan kepada tauhid. Bila sebut bab sunnah, kena sebut lawan kepada sunnah, itu bid'ah. Itu agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di bawah naungan kenabian dan kerasulan, kita baca sikit lagi. Tak kala usia beliau mendekati 40 tahun dan perenungannya terdahulu telah memperluaskan jurang pemikiran antara diri beliau dan kaumnya, beliau lebih suka mengasingkan diri. Kerananya beliau biasa membawa roti yang terbuat dari gandum dan bekal air menuju ke Gua Hira yang terletak di Jabal Nur, iaitu hampir sejauh hampir 2 kilo daripada Mekah. Gua ini merupakan gua yang sejuk, panjangnya 4 hasta, lebarnya 1.75 hasta dengan ukuran hasta mengikut ukuran besi. Beliau tinggal dalam gua tersebut bulan Ramadan, memberi makan kepada orang miskin yang mengunjunginya, menghabiskan waktu dalam beribadah dan berfikir mengenai dengan pemandangan alam dan sekitarnya dan kekuasaan menciptakan sedemikian sempurna. Di balik itu, beliau tidak dapat tenang. Beliau tidak dapat tenang melihat kondisi kaum yang masih dibelenggu dengan keyakinan syirik yang usang dan gambaran tentang demikian rapuh. Akan tetapi beliau tidak memiliki jalan yang terang, manhaj yang jelas ataupun jalan yang harus dituju, yang berkenan di hatinya dan dipersetujuinya. Maka mengasingkan diri, ini uzlah yang diambil oleh beliau. Ini merupakan bahagian daripada tadbir Allah terhadapnya. Juga agar terputus kontrak dan kesibukan-kesibukan duniawi, goncangan kehidupan dan ambisi-ambisi kecil manusia yang mengusik kehidupan menjadi sebagai satu perubahan, untuk kemudian mempersiapkan diri menghadap urusan besar dan sudah menantinya sehingga siap memikul amanah yang agung, merubah wajah bumi dan meluruskan garis sejarah. Uzlah yang sudah diatur oleh Allah ini terjadi 3 tahun menjelang beliau diangkat sebagai Rasul. Beliau menjadi uzlah itu selama sebulan dengan semangat hidup yang penuh kebebasan, merenungi keghaiban dan tersembunyi di balik kehidupan tersebut hingga tiba waktunya beliau berinteraksi dengannya saat Allah memperkenankannya. Baik. Tuan-tuan, Nabi mengasingkan diri. Uzlah dia panggil. Duduk seorang-seorang. Satu benda yang menariklah, kadang-kadang kita perlu duduk seorang untuk fikir siapa kita. Dan duduk berseorangan ini, kita akan jadi banyak berfikir. Hebat Allah Ta'ala atur Nabi ni sebelum dia buat mari amanah yang besar pada Nabi. Kalau Nabi nak pikul sebagai Nabi ni, dia duduklah keadaan tenang dalam jiwa Nabi. Dan Allah Ta'ala campak orang panggil semula jadi diri Nabi tidak suka kepada penyembahan berhala. Rasa macam tak logik. Kita telah sebut pada permulaan kuliah kita ni, ada orang Mekah tu sendiri yang merasa tak logik semua berhala. Memang fitrah semula jadi. Dan benda tu adalah Nabi. Dan diri Nabi berasa tak logik, dia sembah berhala, dia puja dengan orang panggil perangai jahatnya, dengan minum araknya masyarakat, dengan berzina, dengan merompok, dengan perangai jahat. Nabi rasa macam satu benda yang tak sesuai dengan jiwa dia. Dia pergi duduk seorang-seorang dalam lagu. Duduk seorang-seorang. Dia duduk fikir. Tapi manhaj dan jalan tu tak jumpa lagi sebab Allah Ta'ala tak wahyu lagi. Tapi duduk seorang-seorang ni, kalau saya nak sebutnya duduk seorang-seorang ni, kadang-kadang membawa kita lebih dekat dengan Allah. Bila kita bangun tengah-tengah malam, kita seorang-seorang duduk atas sejadah, bermunajat dengan Allah. Tak ada orang lain masa tu. Kita dengan Allah. Masa tu tuan-tuan, kita sebutlah depan Allah apa masalah kita. Allah Ta'ala dengar.
Allah Ta'ala dengar. Hadis banyak Allah Ta'ala turun di sepertiga malam, dah sambil menyebut, hamba aku mana minta ampun, aku nak ampunkan. Luahnya pengampunan Allah Ta'ala ketika itu. Bila? Wa minal layl fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atha maqaman mahmuda. Sepertiga malam. Ya Allah, kadang-kadang orang sebut sunnah kuat nak bangun tengah malam malah. Tak kata pada siapa-siapa, saya sendiri pun. Nah, nak bangun tengah malam pukul 3, pukul 4 pagi, duduk atas sejadah, malah semayang pun paling kuat istighfar. Malah rasa nak akak tubuh, ya Allah, kerja banyaknya esok. Paling kurang bangun terkejut istighfar. Istighfar. Begitu banyak mengenai dengan istighfar. Wabil asharihum yastaghfiru. Pada waktu sahur yastaghfirun, kami minta ampun dengan aku. Waktu yang paling elok untuk kita beristighfar, waktu sahur. Sahur ni sebelum subuh lah, mana ada orang sahur lepas subuh. Nah, bangun minta ampun dengan Allah Ta'ala. Banyak masalah kita ditindas kita oleh orang, dicemuh kita oleh orang dalam berdakwah. Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala ada. Dan Allah Ta'ala tidak menggagalkan rancangan untuk kita sebarkan Islam. Kerana wallahu mutimmu nuri. Allah yang menyempurnakan cahaya Islam. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir tidak suka kepada cahaya itu. Begitu yakin kita dengan Allah dalam manhaj sunnah ini. Begitu yakin kita dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa salah kita mengadu pada Allah? Dan di situlah letaknya kekuatan sebenar seorang hamba dengan Tuhan. Mungkin lepas sembahyang kita tak berdoa dah. Dah. Kita tak angkat tangan macam orang lain berdoa. Kadang-kadang orang kata, mu ni baik sangat dengan Tuhan sampai tak berdoa. Oh, orang tak faham tak? Tak apa, biarkan. Tapi bila masa kita berdoa dengan Allah, tengah malam, orang lain tidur, suama tidur, semua anak tidur, bini sebelah tidur berdengkur, yang bergegar rumah. Contoh tak? Tapi kita bangun menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan payah pun nak bangun. Bukan payah pun nak bangun. Tapi nak paksa diri kita untuk melawan nafsu tidur yang sedap. Ya Allah, tidak ada benda yang sedap sampai tidur. Makan tak sedap lagi. Saya ingat dulu. Ada orang tua seorang, dia kata, Allah, dia kata ke anak dia, mu ni duk jaga mata besar ni, perut besar tu duk jaga. Dia suka tidur pagi. Dah, mata mu besar ni je mu jaga, perut mu tu, Allah, sampai besar ke perut lembu, dia kata. Tak jaga perut, maknanya pagi-pagi tak makan, duk jaga ke mata nak tidur. Sedapnya tidur. Tengah sedap tidur, tengah sedap bermimpi, tiba-tiba nak suruh bangun. Cabaran. Ngaji sunnah apa cabaran? Tuan-tuan, ustaz sunnah apa cabaran juga? Nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itulah kenikmatan apabila kita bersama dengan Allah. Nabi, dia rasa dia, memang ada Tuhan dalam diri Nabi ni, ada Allah, tapi jalan macam mana? Duduk seorang-seorang fikir, bawa makanan, duduk jauh pada orang. Penting masa tu. Kita kena ada benda gitu masa kita duduk seorang-seorang. Bukan maksud saya ambil makanan duduk lagu tu, tak apa tu. Tu mengaruk je. Bukan gitu. Maknanya masa kita dengan Allah, kita dengan Allah je pada ketika. Tidak ada orang lain yang mengganggu kita. Hanya kita dengan Allah kena ada sehari hidup kita masa begitu. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung pada bulan hadapan. Allahumma salli ala Muhammad.